Pagi tadi kita semua Alhamdulillah sebab Allah bersama-sama untuk mengikuti bengkel tentang buku teks teknikal daripada buku teks. Alhamdulillah. Tetapi pada hari ini apa yang saya hasratkan daripada bengkel buku teks tadi, Alhamdulillah, walaupun tidak semua tajuk yang telah kita sentuh, tetapi saya rasa untuk kali ini kita insya-Allah pada hari esok kita akan bersambung lagi. Cuma pada hari ini saya nak menyambung tajuk yang saya tinggalkan pada minggu lepas. Minggu lepas kita sampai kepada Asmaul Husna. Jadi pendekatan yang saya cadangkan pada pagi tadi, bagaimanakah hendak kita sampaikan tajuk Asmaul Husna ni kepada pelajar, biar pelajar tu dapat memahami, mendalami isi kandungan daripada Asmaul Husna. Jadi tajuk tadi ialah Al-Jabbar dengan Al-Muntaqim. Jadi cadangan saya ialah menerangkan sedikit ataupun mempersembahkan kepada pelajar berkenaan tentang Al-War'u wal Taqwa. Al-War'u wal Taqwa. Apakah yang dimaksudkan dengan At-Taqwa? Jadi hendak mencapai kepada takwa itu seperti mana yang telah ketika ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ma huwa taqwa, maka jawapan Sayyidina Ali ialah at-taqwa bermakna pertama ialah al-khawfu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang bertakwa ialah wal amal bit tanzil, ialah orang yang mana beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah waridha bil qalil, orang yang ridha walaupun sedikit apa yang telah diberikan kepada Allah taala. Dan yang keempat ialah wal isti'dadu li yaumir rahil, iaitu bersedia untuk hari pemergian. Jadi orang yang mana ada keempat-empat ciri ini ialah orang yang dikatakan sebagai orang bertakwa. Jadi keempat-empat ciri-ciri tadi kita tekankan kepada pelajar, insya-Allah, dan ianya bentuknya praktikal. Beramal takut pada Allah, lepas tu dengan beramal dengan apa yang telah diturunkan, redha, lepas tu dengan persediaan untuk hari pemergian. Ini semua ialah ciri-ciri yang mana saya rasa ia amat praktikal dan boleh diamalkan oleh semua orang. Jadi kalau kita penekanan kita pada keempat-empat ciri ini, insya-Allah, kita semua akan jadi orang bertakwa, dan inilah yang menjadi kunci kepada kita berada di dalam satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada keseksaan daripada Allah yang mana namanya Al-Jabbar dan juga Al-Muntaqim. Itu konsep. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi juga, kalau contohnya kalau kita kata sebagai bagaimanakah cara saya nak beramal dengan nama Allah, iaitu namanya ialah Asy-Syahid dengan Ar-Raqib, maka kita perlukan kepada instrumen ataupun praktikal yang saya namakan sedia sebagai Al-Muraqabah wal Musyahadah. Benda ni tak ada lagi sebenarnya. Saya tak perkenalkan lagi di peringkat KSM, cuma saya maklumkan di sini ialah bila semalam ada orang tanya bagaimanakah cara kita nak beramal secara mudahnya. Secara mudahnya kita nak beramal dengan nama Allah Ar-Raqib dengan Asy-Syahid, maka saya katakan iaitu dengan kita beramal dengan cara Al-Muraqabah wal Musyahadah. Nanti tiba masa insya-Allah pada esok saya terangkan sedikit konsep yang saya namakan Al-Muraqabah wal Musyahadah itu di dalam tajuk nama-nama Allah, iaitu Ar-Raqib dengan Syahid. Jadi perbahasan kita pada malam ini ialah berkenaan tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara membatalkan iman. Jadi pada permulaannya ialah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di sini, wajib memelihara imannya daripada terbatal. Mungkin kita kata sebagai induksinya, bolehlah kita terangkan serba sedikit
apakah yang dikatakan sebagai iman. Ta'rif iman itu bolehlah kita nyatakan dalam masa 1 ataupun 2 minit. Sebagai ulang kaji. Sebab ia benarnya telah dipelajari oleh murid-murid ketika dalam tingkatan 1. Dalam tajuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam topik tersebut telah disentuh berkenaan apakah yang dikatakan sebagai beriman. Sudah ada iman tu apa dari segi bahasa dan juga dari sudut istilahnya. Dalam masa 1-2 minit bolehlah kita terangkan. Tetapi kalau sampai nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan beramal dengan anggota, apakah yang dimaksudkan dengan mengucapkan dengan lidah. Saya takut nanti bila kita sampai pada tahap tu, tersilap hurai akan menyebabkan kepada kita takut sama sekali benda itu akan dipegang oleh pelajar. Jadi cukuplah kita hanya terangkan iman itu ta'rifnya dari sudut bahasa dan istilahnya begitu. Lepas tu apa pula kaitannya dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah di sini apa pula kaitan ayat ini dengan di sini? Dia sebenarnya ayat ini merujuk kepada ialah pertama, mestilah seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ini poin yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya? Telah saya terangkan tadi, ciri-ciri orang bertakwa tadi ada 4 menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Okey. Dan yang kedua, jangan kau mati melainkan diri kamu dalam keadaan orang Muslim. Jadi inilah yang menunjukkan kepada kita semua mestilah menjaga diri. Itu yang dikatakan ittaqullah, jaga diri kamu dan mestilah dalam keadaan seorang yang beriman. Itulah kaitan antara ayat itu dengan kenyataan yang di atas dan juga kenyataan di bawah. Daripada manakah sumber ini diambil? Ialah daripada kitab Al-Aqidatu Al-Islamiyah wa Ususuha. Yang ni. Kitab yang inilah yang mana diguna pakai dalam penafsiran kepada yang disebutkan tadi. Dalam buku teks tadi diambil daripada kitab ini. Okey. Jadi iman ini boleh terbatal melalui 3 perkara. Melalui 3 cara. Seperti mana yang saya katakan tadi. Okey. Orang yang kafir pada asalnya dipanggil kafir. Tetapi orang yang beriman, tetapi dia kufur, dia mengamalkan perbuatan yang salah satu daripada membatalkan iman, dipanggil sebagai orang yang murtad. Itu adalah istilah yang sebenar-benarnya. Kita tak panggil dia kafir sebab dia asalnya orang beriman. Tetapi dia keluar daripada iman, maka dipanggil sebagai murtad. Perbuatannya dikenali sebagai riddah. Tetapi biasanya dalam kitab-kitab lama dia kata barang siapa yang berbuat begini maka kufurlah ia daripada atau keluarlah ia daripada agama Allah. Biasa itulah perkataan-perkataan yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab. Okey. Jadi saya dah maklumkan tadi bahawasanya spektra ilmu ini ialah ada kaitan dengan spektra ilmu ini ada kaitan dengan di atas. Kenapa? Kerana hadis ini merujuk pada berimanlah kamu kepada Allah kemudian beristiqamah. Maksud beristiqamah di sini bukan mengamalkan ibadat sunat dan lain-lain. Kalau kita katakan begitu, maka tidak nampaklah dia punya hubungan di antara sumastaqim dengan amantu billah. Yang sebenarnya ditafsirkan oleh para ulama hadis yang merujuk kepada sumastaqim itu ialah amantu billah. Bagaimana? Hendaklah kamu semua beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian kamu istiqamahlah di dalam jalan Allah. Jadi ayat ini ataupun hadis ini merujuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu yang dimaksudkan dengan maksud ayat tersebut. Dan yang kedua, mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih,
Jadi ada juga di kalangan ulama tafsir yang menafsirkan bahawasanya itu merujuk pada satu ayat penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu ni bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya. Bila turunnya ayat ini, maka para sahabat mengeluh, bagaimana kita nak buat? Kita ni dahlah manusia, tapi Allah suruh kita ni dalam masa 24 jam ni kita semua kena bertakwa pada Allah. Bagaimana kita nak makan, kita nak minum dan lain-lain. Maka turunlah ayat dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekadar yang kau mampu. Jadi bila turun ayat tersebut, maka seluruh sahabat merasakan sedikit kegembiraan. Sebab Allah Ta'ala memberikan ruang pada kamu, pada kita semua ni, supaya kita ni dapat ada lagi lah ruang nak makan, nak minum, nak berbual-bual ataupun lain-lain. Tengok macam manakah dia punya at-tadarrush, at-tadrish di dalam pensyariatan hukum. Daripada berat, dia makin lama makin ringan dan makin ringan. Itu ialah berkenaan tentang ayat inilah, ayat tersebut. Jadi kita masuk kepada bahagian batal iman melalui i'tiqad. Apakah yang dimaksudkan dengan i'tiqad? I'tiqad dimaksudkan dengan i'tiqad ialah dengan pegangan dengan hati. Pegang dengan hati, maksudnya dia sememangnya dalam hatinya secara jazam. Kalau kita katakan di dalam masalah iman ni, dia perlu jazam. Jazam ni putus, tak bergoyang-goyang, tidak ada syak dan juga tidak ada zon ataupun waham. Dalam masalah fiqh, kita masih lagi diberi ruang iaitu dengan zon. Contohnya kita kata, saya rasa berat hati saya ni waktu sekarang ni, waktu maghrib. Sebab apa? Tengok matahari sudah tenggelam. Jadi itu zon. Dengan sebab apa kita lihat matahari itu sudah tenggelam, maka kita tak sampai kepada yakin. Tapi sudah boleh diguna pakai. Kalau yakin macam mana? Dengan tengok jam ke, ataupun tengok dengar orang azan ke. Jadi kita yakinlah waktu itu ialah waktu maghrib. Tapi zon ni kita tengok matahari sudah tidak kelihatan lagi, maka itu dinamakan sebagai zon. Tetapi dalam masalah akidah tidak boleh ada zon. Mesti yakin yang sebenar-benarnya. Dan yakin ini pula okey. Orang tanya, yakin ni bagaimana yang dikatakan sebagai yakin? Yakin ini pula terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai ilmul yakin. Yakin disebabkan dengan ilmu. Maksudnya apa yang dipelajari sebelum ini daripada awal sampai ke akhir, maka dia merasa keyakinan. Sebagai contoh, diberikan contoh oleh para ulama, kita tahu di Mekah sana ada Kaabah sebagai contoh. Jadi itu namanya ilmu yakin. Yang kedua dipanggil sebagai ainul yakin. Ainul yakin ni ialah seperti mana contoh diberikan ulama daripada kita dengar ulama orang kata, oh di Mekah sana ada Kaabah. Maka kita pun tak pernah tengok dengar saja Kaabah ni. Suatu hari orang tunjuk gambar ni rupa Kaabahnya. Oh ni rupanya Kaabah. Jadi kita telah yakin dengan sebab mata kepala kita sendiri. Tetapi ada satu lagi yang dipanggil haqqul yakin. Haqqul yakin ni ialah dengan kita pergi sendiri ke Mekah. Kita pergi ke Mekah, kita tengok, oh ni Kaabahnya, oh tinggi macam ni, bentuknya macam ni. Itu yang dipanggil sebagai haqqul yakin. Dari dalam keyakinan ini, taraf ataupun tingkatan yang paling tinggi ialah haqqul yakin. Jadi, i'tiqad ni mesti dengan keyakinan. Sama ada ilmu yakin, ainul yakin ataupun haqqul yakin. Dan sekurang-kurangnya ialah ilmu yakin. Dengan ada ilmu, kita yakin, maka itulah yang membentukkan i'tiqad. Sebab itulah tak boleh ada zan, tidak boleh bertaklid. Dalam masalah akidah, tidak boleh bertaklid. Mesti dah dalam keadaan belajar. Contohnya dalam masalah iman ni, kita tiba-tiba, kenapa kamu ni kata Allah tu wujud? Saya dengar orang kata Allah tu ada. Tak boleh.
dia kena belajar. Sebab itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masalah sama ada apakah hukum seseorang yang mana beriman dengan cara ikut-ikut, dengan cara ikut-ikutan, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia kata hukumnya adalah sah iman, tetapi hukumnya adalah haram. Berbeza dengan golongan-golongan lain, contohnya golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah dan lain-lain. Mereka mengatakan orang yang mana beriman dengan mengikut-ikut, maka hukumnya adalah kafir. Tak beriman lagi kalau mengikut pandangan Khawarij dan juga Mu'tazilah. Mesti dalam keadaannya ialah belajar. Sebab itulah kita dalam tingkatan 1 kita perkenalkan dengan ilahiyah. Kenapa kita perkenalkan ilahiyah? Soalan semalam daripada Negeri Pahang jengka dia tanya, bagaimanakah metod untuk kita perkenalkan beriman kepada Allah? Sebab hari ini macam-macam orang kata. Ada yang sifat 20 lah, ada yang tauhid 3 lah dan lain-lain. Maka saya jawab, yang mana kita hari ini yang di mana kita diperkenalkan ataupun yang mana ada dalam undang-undang tubuh negeri ataupun yang diwartakan dalam negeri-negeri, iaitu Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kita sebagai guru ni kena perkenalkan kepada pelajar metod cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sifat 20. Jadi macam mana? Sedangkan dalam buku teks tak ada. Kita kena buat extra kurikular. Kita kena ajar pelajar ni luar daripada waktu sekolah. Macam mana cara? Kita buatlah rakaman ataupun dalam YouTube tu banyak dah. Sudah banyak dah. Bagaimanakah cara nak menghafal, nak mengenal Allah melalui sifat 20 tu dah banyak. Jadi kita copy je link tersebut ataupun kita buat sendiri pun tak apa. Kita perkenalkan kepada pelajar. Itulah cara kita nak sebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tugasnya agak panjang sedikit. Tapi boleh kita sekarang ni dengan teknologi senang saja. Kita minta pelajar tengok di rumah. Kalau tak faham, tanya kita. Kalau tak faham juga, boleh kita bincang sesama kita. Bincang contohnya dalam grup Q&A tu tanya, Ustaz, saya tak faham ni sifat ma'ani apa dia Ustaz. Kita bincang. InsyaAllah kita masing-masing akan dapat manfaat daripadanya. Jadi itu ialah uluhiyah. Uluhiyah pun orang panggil, ilahiyah pun orang panggil. Dua-dua perkataan ni sama, ilahiyah dengan uluhiyah. Tapi biasanya kalau sebut uluhiyah ni, jadi kita rasa, tauhid uluhiyah ke? Tak, bukan. Maksudnya ilahiyah. Ilahiyah pun orang panggil, uluhiyah pun sama. Maksudnya ketuhanan. Apa maksud ketuhanan? Ketuhanan ini ialah merujuk kepada Tuhan yang disembah. Itu maksud ilahiyah ataupun uluhiyah. Bukan semata-mata ketuhanan ni maksudnya Tuhan tu, tidak. Maksudnya ialah Tuhan yang disembah. Itu maksud uluhiyah. Sebab itulah saya ni buat terlaki ni sebab ada benda-benda yang macam tak pasti, yang tak jelas. Kalau kita sebut uluhiyah ni Tuhan, kata nama Allah lah. Apa dimaksudkan dengan Allah tu? Uluhiyah ni apa? Yang kita nak bincang uluhiyah ni. Sebab ia berkaitan dengan yang disembah. Sebab itulah kita tengok di sini, di bawah ni. Dia mengingkari kewujudan Allah. Mengingkari sifat-sifat kesempurnaan. Menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Meyakini kewajiban kuasa. Jadi ini semua merujuk kepada ilahiyah ataupun uluhiyah. Iaitu Allah itu sebagai Tuhan yang disembah. Bukannya Rob. Rob tu ceritanya lain. Rob ceritanya ialah pada ceritanya lain. Sekarang ni kita cerita tentang ilahiyah, uluhiyah ataupun Allah itu sendiri. La ilaha illallah. Ni sinilah bila pelajar-pelajar dia belajar dengan betul, dengan manhaj yang betul, pendekatan yang betul, insya-Allah mereka akan lebih jelas berakidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta alam. Maksudnya dia ingkar. Kalau kita lihat daripada kitab contohnya Al-Aqidah Islamiyah wa Ususuha ni, maka dia memberikan beberapa perkara. Ada yang dikatakan sebagai bila sebut uluhiyah ni termasuk di dalamnya iaitu
persoalan mengenai rububiyah. Allah Ta'ala tu Rabb. Sekarang ni pada bahagian di sini saya nak cerita sikit. Yang di sini ialah berkenaan tentang rububiyah. Okey, buat catatan sikit Ustazah. Di sini dipanggil sebagai kaitan tentang rububiyah, berkaitan dengan Tuhan sebagai pencipta. Ar-Rabb bermakna Al-Khaliq. Alhamdulillah Rabbil Alamin bermakna Al-Khaliq. Allah Ta'ala itu sebagai pencipta pada alam. Tengok ya. Yang perlu kepada talaki, sebab saya tahu ada beberapa perkara yang mungkin terdapat dalam kitab-kitab lain yang perlu dihuraikan. Jadi, yang dimaksudkan dengan mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta itu merujuk kepada rububiyah. Manakala yang lain-lain, yang lain-lain ini daripada sini sampai di sini perbahasannya ialah mengenai al-ilahiyah. Al-ilahiyah. Inilah yang duduk di bawah al-ilahiyah. Ustaz semua. Yang atas sekali itu berada ataupun yang merujuk pada rububiyah. Jadi kalaulah dia ingkar ni maksudnya dalam hatinya dia tak percaya. Dia tak percaya ataupun dia zon ke, ataupun dia was-was ke, ataupun dia syak ke, ataupun dia waham. Maka akidahnya dia sudah tidak lagi berakidah dengan uluhiyatillah. Tidak berakidah dengan uluhiyatillah ataupun ilahiyatillah. Ketuhanan Allah tu dia sudah ragu-ragu. Sebab itulah pada hari ini kita kena banyak dalam masalah ilmu akidah ni, banyak kita kena gunakan ilmu mantik. Banyak menggunakan ilmu mantik dan juga ilmu falsafah. Kita mengajar, kita belajar ilmu falsafah ataupun kita mengajar tauhid dengan teknik ilmu falsafah ni, bukan kita kata kita mengajar nak jadi macam Socrates ataupun Plato dan lain-lain. Tekniknya ialah dengan menyoal. Yang saya kata falsafah ni antara teknik menyoal. Contohnya, siapakah yang menjadikan alam ini? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada tak yang menciptakan dia? Tidak ada. Kenapa tak ada yang menciptakan dia? Kalau ada yang menciptakan dia, maka yang menciptakan dia itu ialah namanya Tuhan pula. Jadi sudah berbilang-bilang Tuhan. Itulah yang dalam sifat 20 dibincangkan mengenai ad-daur wat tasalsul. Ad-daur wat tasalsul ni ialah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala ni sebelum yang jadikan Allah ada yang lain jadikan Allah. Yang belum jadikan Allah ada yang lain jadikan yang menjadikan Allah. Jadi benda ni tidak kehabisan. Itu namanya daur. At-tasalsul daripada A jadi B, B jadi C, C sampai D, habis sampai pada Z. Itu panggil at-tasalsul. Jadi kedua perkara ini ialah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada pada nombor 1, 2, 3 dan 4. Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak ni. Sebab itu saya telah perkenalkan sebelum ni. Kalau orang belajar akidah, maka dia akan kata Allahu Jalla wa Azza. Allahu Jalla wa Azza bermakna Allah Ta'ala itu tidak ada baginya sifat-sifat kekurangan Jalla. Maka manakala wa Azza dan Allah Ta'ala itu hanya bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itulah yang kita belajar di dalam ilmu akhlak ataupun tasawuf sebagai untuk dia punya pencerahannya, iaitu namanya at-takhalli wat-tahalli at-takhalluq. Ataupun kalau dalam istilah tasawuf dipanggil at-tajalli. At-takhalli wat-tahalli wat-tajalli. Mula-mula ni kita dalam bila kita kata dengan kita sendiri, apa yang perlu kita buat? Kita nak bersifat dengan sifat mahmudah dahulu ke, ataupun kita hendak bersifat dengan
bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi para ulama tasawuf kata pada permulaannya kita bersifat dengan kita menyucikan dahulu daripada sifat-sifat mazmumah. Barulah bila dah cuci hati tersebut, sifat-sifat mahmudah akan masuk ke dalam hati. Dan akhirnya bila dah masuk sifat-sifat mahmudah itu, maka dipanggil sebagai timbullah kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dinamakan sebagai at-tajalli. Jadi begitu kalau kita lihat dengan konsep Jalla wa Azza tadi, kita mula-mula kita sucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Sebab itulah kita digalakkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah. Suci Allah ni daripada mana? Daripada sifat-sifat kekurangan. Ini yang ada pada nombor 3 dan nombor 2. Sebab itulah kalau benar-benar kalau kita boleh bawa macam saya sebutkan tadi, insya-Allah pelajar-pelajar kita ni akan memahami akidah dan insya-Allah mereka ini akan lebih kepada penyucian jiwa. Dia akan menyucikan jiwa-jiwa mereka daripada apa yang jiwa-jiwa yang sifat-sifat yang tak baik dan lain-lain. Okey, an-nubuwah mengingkari. Mana-mana bila kita kata pasal i'tiqad ni mestilah melibatkan kepada hati. Ingkar, tak percaya. Maksud ingkar ni tak percaya, ingkar an-nubuwah kerasulan salah seorang daripada semua nabi-nabi dan rasul. Dengan contoh, kita kata jumlah nabi yang wajib diketahui berapa? Jumlah rasul dan nabi yang wajib diketahui adalah 25. Kita sebutlah nama sekian. Contohnya Nabi Idris. Nabi Idris nabi ke? Nabi Idris nabi. Dia boleh nyatakan itu ialah nabi, tetapi dia tak boleh bilang Adam Idris sampai ke akhir. Dia tak boleh sebut. Tetapi dia kata ya ini nabi. Maka memadailah baginya lepas daripada fardu ain. Kalau dia ingkar, na'uzubillah. Yang inilah yang duduk pada an-nubuwah. Baik itulah yang wajib kepada kita ialah mengetahui nabi-nabi yang 25. Ada kata 27. Tapi kebanyakannya para ulama telah ittifaq 25. Kalau kata 27 tu termasuklah iaitu Nabi Khidir dan juga dengan Luqmanul Hakim. Ada kata Luqmanul Hakim ni ialah orang yang berhikmah, orang yang bijaksana. Ada kata ia antara Nabi Allah Taala alam. Kita pun tak boleh nak kata yang tetapnya yang pastinya ialah 25. 25 ini sememangnya ialah nabi dan juga rasul. Jadi kalau salah seorang yang ditolak, diingkari, maka hukumnya ialah kufur dan keluar. Kalau dia sudah beriman, maka dia keluar daripada agama Islam. Mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai rasul dan juga nabi yang terakhir. Ini yang mana yang nombor 2 ni kaitannya dengan ajaran Bahai dengan ajaran Qadiani. Ajaran Bahai dan ajaran Qadiani. Sebab itulah ijma' ajma'atil ummah telah berijma' bagi umat ini, iaitu umat Muhammad SAW, bahawasanya mereka yang berpegang dengan Qadiani ialah mereka itu bukan Islam. Sebab itulah di kawasan Gombak sana, masa nak masuk kawasan Kampung Nakhoda tu, maka ditetapkan di situ ialah satu banner yang besar. Dia tulis Qadiani bukan daripada ajaran Islam. Jadi orang Qadiani kata betul lah, dia mereka bukan Islam. Sebab itulah bila mereka itu hendak dikebumikan jenazah mereka tidak boleh ditanam di perkuburan Islam. Itu yang kita belajar dalam KBS sebelum ni. Bila seseorang itu murtad, keluar pada Islam, maka haram dikebumikan di perkuburan Islam. Cumanya kalau nak tanam juga kok malulah keluar daripada agama Islam, tiba-tiba kita nak tanam juga, bolehlah ditanam di pinggir ataupun di luar pagar perkuburan Islam. Itu dia punya syarat dia dalam pengebumian jenazah bagi orang yang bukan daripada umat Islam. Maksudnya dia keluar dari umat Islam, contoh dia telah masuk ajaran sesat ke, ataupun kecuali di akhir-akhir hayat tu dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh kebumikan di perkuburan Islam. Kalau tidak, di luar daripada perkuburan Islam. Itu yang dinyatakan oleh
seorang qadi daripada Gombak, dia kata begitulah hukuman bagi orang yang mengikut ajaran sesat ataupun ajaran salah. Ada dua benda yang berbeza tu. Dan telah saya nyatakan sebelum ini. Okey, pergi lagi. Bagaimana dengan ghaibiyat? Sama juga dia mengingkari hari kiamat. Yang ni telah saya jelaskan tadi. Telah saya jelaskan bagaimanakah konsep yang dikatakan sebagai ingkar. Ingkar ni ialah kita tak percaya ataupun syak ataupun zon ataupun waham. Jadi bolehlah kita katakan bentuk gambar rajahnya begini. Di sini ialah yakin. Di sini ialah keyakinan, maka di sini ialah waham. Di tengah-tengah ini ialah syak. Di antara syak dengan yakin ni, di tengah-tengah ini ialah namanya zon. Ini secara gambar rajah. Sebab itulah saya kata, macam mana pelajaran akidah tidak boleh dibuatkan gambar rajah. Boleh diilustrasikan sebenarnya atas kreativiti ataupun atas kepahaman manusia tu. Baik itulah Nabi SAW bila turun saja ayat daripada surah Yusuf, dia turunnya qul hazihi sabili ad'u ila Allah ana wa ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Maka ditunjukkan bagaimanakah yang dikatakan sebagai surat yang jalan yang lurus mengikut Rasulullah. Maka Nabi tunjuk satu jalan, Nabi lukis. Macam tu. Maksudnya, kalaulah hari ini kita duk kata tak boleh, kita membayangkan sahaja, sampai bila pelajar kita nak faham akidah? Mestilah bentuknya, ilustrasinya begitu. Yang inilah yang saya masukkan dalam teori makin. Teknik makin ni ialah antaranya ialah kita kata teknik yang mana kalau kita bercakap tentang akidah, sekurang-kurangnya mereka ada dalam tasawur dalam kepala mereka tu, yang contohnya yang mana yang boleh, yang mana tak boleh. Kalau yang mana yakin, di sinilah keyakinan. Zon berada di tengah-tengah antara yakin dengan syak. Jadi yang terakhir sekali itu namanya waham. Maksudnya yakin tu memang sudah tidak ada. Kalau kita boleh kata sini 100%, sini 75%, yang ini 50%, yang ini mungkin 25%. Kalau kita boleh buat gambar rajah begitu, alangkah seronoknya pelajar-pelajar belajar akidah. Kita tak cerita, Ustaz, saya hari ini tak cerita lagi tentang belajar mengenai tasawuf ataupun akhlak. Ni baru akidah saja. Dan alhamdulillah, setakat yang mana saya mengajar pelajar saya ni, bila kita buat begini, pelajar lebih nampak, lebih jelas. Pelajar lebih jelas. Bagaimanakah iman itu bertambah dan berkurang. Dan nampak macam mana benda itu bergerak. Kalau kita pandai dengan komputer lah, kita boleh buat pergerakan, kelok sana, kelok sini. Lagi cantik. Lagi kemas. Maksudnya, Nabi pun sudah menunjukkan cara begitu. Tiba-tiba kita pula yang mana menolaknya, menidakkan dia. Macam mana? Macam juga tentang hadis jariah. Tuhan tu berada di mana? Tuhan tu, Nabi tunjuk berada di atas. Maksud berada di atas tu bukan Tuhan duduk di atas langit. Tetapi nak gambarkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang maha tinggi. Jadi kalaulah benda macam ni kita buatkan kiasan, kita berikan analogi kepada pelajar-pelajar, saya rasa insya-Allah pelajar akan lebih berakidah. Sama juga apa yang berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan Ad-Dahri, Imam Abu Hanifah memberikan analogi yang mudah. Contoh kata, betul ke Tuhan kamu ada? Kata Ad-Dahri. Maka jawab Imam Abu Hanifah, ya ada. Masa itu Imam Abu Hanifah berumur lebih kurang 17 tahun dikatakan. Dia kata, ya ada. Jadi kalau Tuhan kamu ada, tunjuk kepada aku Tuhan kamu tu di mana? Maka Imam Abu Hanifah bertanya balik. Saya nak tanya kamu lah. Tuhan ni, nyawa kamu tu ada tak? Nyawa kamu ada tak? Jawab Ad-Dahri, ya ada. Kalau begitu, tunjukkan pada aku di manakah nyawa kamu. Maka di sinilah kita kata teknik pengajaran akidah sebenarnya dengan ilustrasi, dengan membuat analogi, dengan membuat kias. Allahu Akbar. Sungguh seronok sekali kalau boleh kita jadikan satu
satu pedagogi. Satu pedagogi dalam akidah. Yang inilah yang saya letakkan di bawah, namanya teknik makin. M-A-K-I-N. Jelas jadi itu saya nak sebut bagaimana kita nak bawa semula anak-anak muda kita hari ini supaya berakidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang mengenai i'tikad. Bagaimana batal melalui perkataan? Batal melalui perkataan ni ialah sama ada pengakuan ataupun penafian akidah Islam ataupun mempersendakan hukum akal Islam. Contohnya dia kata, saya tidak lagi beragama Islam. Ini pengakuan yang mengandungi kekufuran. Dia telah menolak Islam. Dia telah menolak. Seperti contohnya ada disebut dalam kitab-kitab turas, dia kata, anda kata dia kata tahun hadapan aku nak masuk agama Kristian. Ini contoh Kalau ada yang berkata demikian, maka bukan tahun depan dia Kristian, tahun ni juga dia telah murtad. Hari ni juga dia telah murtad. Sebab itulah iman kita kena ingatkan pada pelajar, ialah seumpama salin baju dan pakai baju. Amat mudah. Nak keluar Islam pun mudah, nak jadi Islam pun mudah. Nak keluar ni mudah sangat. Kalau kata hari ni kita keluar saja Islam, maka kita jadi keluar Islam dah. Sebab itulah kita kena ingatkan, tegaskan kepada pelajar, kena jaga iman kita ni dengan bersungguh-sungguh. Sebab dia amat mudah. Nabi kata kadang-kadang pagi dia Islam, petang dia kufur. Petang dia kufur, paginya Islam. Gitu. Dia katanya bersilih ganti. Bersilih ganti. Nak jadi Islam dengan kufur ni amat mudah. Jadi ini antaranya pengakuan yang mengandungi kekufuran. Penafian akidah Islam. Mana-mana teras dalam akidah Islam dia telah nafikan, maka dia termasuk dalam kategori ini. Rasulullah pun berbuat dosa. Ada di kalangan golongan Syiah. Golongan Syiah. Antara golongan Syiah ni, kenapa kita tolak orang-orang Syiah? Sebab dia kata bahawasanya Nabi juga berbuat dosa. Bagi contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun buat dosa. Dia tak boleh beza. Manusia ni dia tak boleh beza antara kesalahan dengan dosa. Dosa dengan kesalahan ni nampak macam sama tapi sebenarnya berbeza. Kesalahan ni ialah berlaku sebelum daripada contohnya menjadi rasul. Bagi contoh, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Sebelum dia menjadi rasul, maka Nabi Ibrahim telah berkata kepada kaumnya bahawasanya ada kapak terdapat kapak kepada berhala yang besar. Berhala ini cerita dalam surah Al-Anbiya. Jadi di situlah berlaku perdebatan di antara orang-orang kafir dengan golongan kafir dengan Nabi Ibrahim. Jadi ulama kata itu berlaku sebelum risalah, sebelum daripada kerasulan. Yang pertama, ada yang berkatakan bahawasanya Nabi Ibrahim itu berbuat demikian untuk berhujah dengan golongan kafir. Jadi tidak menjadi kesalahan, tidak menjadi kesalahan pun kepada Nabi Allah Ibrahim. Tapi orang yang mana melihatnya dengan mata kepala tanpa melihat dengan hati. Sebab itu hikmah itu dengan hati. Dia bukan dengan mata kepala, walaupun ada di kalangan kita ada juga yang boleh kita lihat dengan mata kepala. Tapi kebiasaannya kalau boleh lihat dengan mata kepala ni, para ulama kata itu namanya kebaikan. Apakah kebaikan daripada sembahyang? Contohnya ialah dapat kecergasan tubuh badan. Itu yang boleh dilihat dengan mata kepala. Kalau yang hikmah ni pula, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh, wa aqimis salata lidzikri. Jadi kalau sembahyang kerana sembahyang itu dapat mengingati aku. Ataupun juga innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan kemungkaran dan juga kekejian. Itu antara hikmah. Maksudnya mestilah derive ataupun mestilah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara pandangan ulama. Okey. Yang masalah ta'lilul ahkam, menjadikan sesuatu hukum tu ada kerana. Kerana apa Allah wujudkan begini? Kerana supaya manusia ni sihat. Jadi bila dah buat begitu, ada ulama kata tidak dibenarkan. Tak boleh.
Allah buat satu ni bukan kerana-kerana. Allah buat satu berdasarkan ilmunya. Innallaha alimun hakim. Innallaha kana aliman hakima. Mana-mana dalam Quran ni Allah akan gandingkan ilmu dengan hikmah. Maksudnya tidak bercerai. Dua-dua ni tak bercerai. Maksudnya Allah jadikan sesuatu itu dengan ilmunya kerana dalam ilmunya itu ada hikmah. Jadi kita sendiri pun kadang-kadang tidak faham apa yang sebenarnya bagaimanakah ia boleh berlaku. Okey. Yang hukum Islam mempersendakan ni kita dah bincang tadi. Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Sujud atau tunduk kepada berhala. Inilah yang dikisahkan di dalam kisah Barsisa. Barsisa ni ialah antara pada masa dahulu dia seorang abid yang hebat. Anak muridnya dikatakan semuanya boleh terbang di udara. Ini dalam kisah dalam kitab Allahu Akbar, karangan Syekh Wan Ali Kutan. Dia menyebutkan bahawasanya kisah Barsisa yang mana orang yang tamak. Tamak macam mana? Dia tak pernah rasa cukup ibadat yang dilakukan. Maka suatu hari Iblis ni tengok bagaimanakah keadaan Barsisa, maka dia buatlah dirinya datang kepada Barsisa dengan cara dia seorang yang mana tekun beribadah, rajin beribadah, yang menyebabkan kepada Barsisa ni rasa jealous, dengki. Maka akhirnya dia tanya pada Iblis. Iblis kata, boleh kamu nak jadi macam aku dengan syarat mula-mula kamu kena bunuh orang. Bila kamu bunuh nyawa ni, maka kamu akan rasa insaf, takut, maka kamu akan beribadat dengan lebih bersungguh-sungguh. Tak boleh bunuh ni, akan kena bunuh semula. Kalau begitu, kamu berzina. Tak boleh juga. Paling ringan, iaitu minum arak. Ringan ni, arak ni minum paling ringan lah. Maka diminumnya arak, akhirnya akhir sampailah sekali bila hendak dihukum bunuh oleh pemerintah ketika itu, maka Iblis datang pada Barsisa. Dia kata, kamu aku boleh lepaskan dengan syarat kamu hormat tunduk pada aku. Maka caranya macam mana? Ialah cara dengan mengelipkan mata ataupun menundukkan kepala. Ada riwayat kata tunduk kepala, ada kata mengelipkan mata. Tanda setuju. Nak katanya pada di sini bukan sujud ni bukan sekadar dengan sujud yang kita kata tu. Bukan dengan tunduk pun boleh ataupun dengan tanda hangguk pun boleh. Hangguk pada kepala pada berhala. Apa maksud hangguk pada berhala tu? Kena tanya balik dia. Maksudnya dia hormat. Maka kalau dia hormat kepada berhala dan dia mengetahui hukumnya haram, maka jatuhlah ia na'udzubillah min zalik, maka keluar dia daripada Islam. Okey. Meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan yang telah saya bincang dengan panjang lebar tadi, berkenaan tentang topi dan lain-lain. Melakukan upacara ibadat agama lain juga telah bentangkan tadi mengenai kalau kita dalam suasana sekolah kita pada hari ini, bagaimana pula jika terdapat perayaan-perayaan agama lain. Kalau ia melibatkan kepada persembahan kepada dewa-dewa dan lain-lain, itu kalau kita terus serta dan kita tahu bahawasanya itu adalah haram, maka boleh menyebabkan kepada kufur, pada jatuh pada akidah. Kena jaga-jaga. Banyak lagi cara lain. Kalau kita hari ini kita sebagai seorang bos, kita sebagai guru kanan ke apa lain, kita boleh ajukan kepada pengetua, benda ni tak sesuai, kita buat contoh dan lain-lain. Kita boleh berdiplomasi. Mengoyak masalah Quran atau meletakkan ayat suci Quran, hadis-hadis Nabi, buku-buku agama, kitab-kitab agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkan. Letak dalam tandas ke dan lain-lain. Itu semua adalah contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Contohnya dalam kitab Sulamul Mubtadi oleh Syekh Abdullah Al-Fatani pun, Daud Al-Fatani pun menyebutkan perkara yang sama. Bahkan tidak ada dalam, sekejap saya tengok dalam ni ada tak? Tak ada. Contoh perkataan yang boleh menyebabkan kepada boleh jatuhnya akidah ialah dengan mempersendakan nama-nama Nabi. Bagi contoh, Nabi itu nama Daud ataupun nama Daud macam tak jauh sangat.
Nama apa yang mudah sikit yang biasa. Ismail. Nama Ismail. Maka kita panggil Ma'in, Nabi Ma'in bagi contoh. Dengan tujuan menghina, maka boleh jatuh kufur kepada akidah. Itu contoh yang pelajar biasa sebut. Sebab itulah kita kena maklumkan kepada pelajar, ajar pelajar supaya menyebut nama itu dengan nama yang baik. Sebab takut-takut kalau ianya berkait dengan nama-nama Nabi-Nabi Ismail, Nabi Ishak, nama Ibrahim. Berhing, berhing. Berhing, berhing. Dan kita menujukan nama itu kepada Nabi Ibrahim. Na'udzubillah min zalik. Sama juga dengan mempergunakan ayat suci Al-Quran dengan tujuan untuk menghina. Bagi contoh, ada orang zaman dulu, dia mengatakan bagaimanakah cara untuk bila kita ni menoreh getah, nak jadikan air susu getah tu keluar banyak. Maka bila kita katakan pada inna a'tainakal kautsar, baca inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar tar 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 tar. Maksudnya air susu getah tu keluar dengan banyak insya-Allah. Dan ni na'udzubillahi min zalik. Banyak betul. Benda-benda kita pun tak sedar kadang-kadang benda ni boleh berlaku. Sebab itulah kena mengaji. Dia kena mengaji. Benda ni ilmu akidah ni kalau silap-silap sedikit pun dia boleh menyebabkan terbatalnya akidah. Mengetahui ni telah tentu tadi. Ini telah bentuk dan ayat ini pun ada kaitan dengan yang nombor 4 nombor 4. Okey. Kesannya yang inilah yang saya sebutkan tadi, kita boleh gunakan pesta. Ataupun kalau kita kata merujuk pada akidah ni, kita terus pergi kepada maqasid syariah. Maqasid syariah, terus kita pergi pada maqasid syariah dalam bab iaitu lihifziddin, untuk menjaga agama, lihifziddin. Rosak segala amalan. Kalau kita lakukan perkara ini, rosak segala amalan. Contohnya ialah daripada Al-Quran yang saya sebutkan tadi, ialah daripada surah Al-Furqan. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak kembali. Ini ada dalam surah An-Nisa. Allah kata semua dosa-dosa itu diampunkan oleh Allah kecuali dosa murtad. Kecuali dosa riddah. Tetapi telah dinasahkan ayat tersebut dengan ayat daripada surah Az-Zumar. Telah dibatalkan hukum daripada surah Az-Zumar. Allah Ta'ala kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, bila sudah riddah, nanti kembali semula kepada agama Allah dengan kembali dengan bersyahadah dan juga bertaubat. Okey. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga. Khalidina fiha abada. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Yang keempat, hilang haknya terhadap harta pusaka. Ada di dalam hadis Nabi SAW, la warisa la yarisu al-muslimul al-kafira. Tidak boleh mewarisi seorang Islam itu daripada harta orang kafir, dan juga la yarisul kafirul muslima. Tidak boleh mendapat harta pusaka orang yang kafir daripada seorang yang beriman. Maksudnya hilang pusaka. Ini dalam masalah al-man'u. Al-man'u ni dalam masalah wasiat ataupun faraid, iaitu terhalang daripada mendapat harta pusaka dengan sebab pertama ialah bunuh, yang kedua ialah dengan sebab dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang hak kelayakannya untuk mendapat harta pusaka. Jadi seterusnya ialah cara untuk menjauhi ini, kata kuncinya telah diberikan ilmu, sahabat, amalan. Dan sebab itulah kita tak ada lagi kita banyak mendalami ilmu akidah. Kita fokus kepada ilmu akidah. Bersahabat dengan orang yang soleh. Orang yang soleh ni ialah orang apa? Orang yang banyak melakukan kebaikan. Kita kena highlight kepada pelajar, siapakah orang yang soleh. Sebab itu saya kata tadi,
ada perkara-perkara yang kita kena jelaskan sedikit kepada pelajar. Contohnya orang soleh. Orang soleh ni apa? Orang yang banyak melakukan kebaikan. As-salah. As-salah. Yang ketiga ialah beramal dengan amalan yang soleh. Amalan-amalan yang baik. Bagi contohnya ialah sembahyang sunat. Jadi fokus kita macam SPM lah. Kita cakap apa? Kita cakap kata amalan yang soleh ni seperti amalan sunat dan lain-lain. Tetapi di sini ada sedikit mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul. Yang ini ada di mana? Pertama ialah dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Seperti mana yang Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum. Bagaimanakah cara kami hendak memperbarui iman kami ya Rasulullah? Iaitu dengan memperbanyakkan membaca la ilaha illallah. Itu yang dikatakan mengukuhkan keimanan pada Allah. Yang kedua ialah bagaimana dengan Rasul, iaitu memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Kaji pula adalah memastikan suatu kepercayaan dan amalan itu berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah supaya amalan kita tidak termasuk di dalam amalan-amalan bid'ah. Bid'ah ni ialah ditafsirkan oleh para ulama berkait dengan akidah. Walaupun ada orang kata bid'ah juga ialah daripada amalan-amalan ibadat, tetapi kebanyakannya ialah berkait rapat dengan akidah. Itu yang dikatakan sebagai bid'ah. Bid'ah lawannya adalah sunnah. Jadi kena kaji. Belajar dan juga kaji. Dia kadang-kadang kaji saja tak boleh juga. Kena belajar juga. Kena belajar dahulu. Takut nanti tersalah kaji. Akhirnya menyebabkan terselewih juga. Jadi masalah pula. Dan juga berdoa kepada Allah supaya sentiasa istiqamah di dalam Islam. Dan terakhir istighfar dan memohon keampunan di atas dosa-dosa. Boleh kita ajar pelajar iaitu dengan sayyidul istighfar. Minta mereka baca dan hafal. Baca dah kelas pun boleh sebelum di saat akhir ataupun kita nak tutup kelas kita tu baca dengan sayyidul istighfar pun boleh. Dan banyak benda lah. Banyaklah doa-doa dan amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Laksanakan perkataan, perkataan ni bukan perkataan ni, perkataan. Ni silap. Perkataan yang membatalkan iman. Cari maklumat dalam internet fatwa yang telah diwatakan oleh Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan hal ehwal Islam berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman, kemudian membuat kompilasi fatwa. Ni satu kerja yang amat baik kalau kita boleh ajak pelajar supaya mereka kumpulkan, kita buat bank koleksi fatwa-fatwa, kita kongsikan dengan pelajar-pelajar kita. Mudah-mudahan insya-Allah pelajar kita lebih faham yang mana yang boleh, mana yang tak boleh. Banyak hari ini contohnya pelajar kita terdedah dengan banyak pandangan ataupun banyak aliran, contohnya liberalisme, pluralisme dan lain-lain. Jadi semuanya itu ialah benda-benda yang boleh menyebabkan kepada ajaran yang nanti insya-Allah pada hari esok kita akan bentangkan tentang ajaran sesat. Itu pluralisme dan juga liberalisme. Okey, lagi rancangkan dalam kumpulan program yang boleh meningkatkan keimanan dalam kalangan murid sekolah, kemudian bentangkan dan kelani projek-projek yang boleh berlaku di luar daripada kelas. Okey, nyatakan i'tikad senang, ini pun boleh, yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Ya, saya nyatakan tadi fiqhul waqi'. Okey, fiqhul waqi' ni ialah satu fiqh yang satu kita kata sebagai cabang fiqh. Sebelum ni tak ada orang tak kenal, orang tak ada orang cakap fiqhul waqi' ni. Yang antara yang bercakap tentang fiqhul waqi' ini ialah Dr. Suqadawi dan juga ada juga daripada kalangan Malaysia, iaitu Datin Dr. Faizah, isteri kepada Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi. Jadi dialah antara pelopor-pelopor yang bercakap tentang fiqhul waqi'. Apa yang dikatakan bagi fiqhul waqi', iaitu
amalan fiqh berdasarkan kepada keadaan semasa. Okey, hari ini di Malaysia kita tahu kita berbilang kaum. Kita berbilang kaum dan berbilang bangsa dan berbilang agama. Jadi seharusnya fiqhul waqi' itu menjadi salah satu rujukan kita. Dulu saya pernah bincang dengan seorang profesor daripada Indonesia. Berkaitan, saya kata saya nak buat kerangka, saya nak kalau boleh saya nak buat kerangka tentang fiqhul jiran. Fiqh berkenaan jiran. Sebab semasa itu, masa tahun 2010-2011 tu banyak kes iaitu jerebu. Masalah jerebu ni ialah berlaku kerana kita menganggap bahawasanya jiran ni ialah kita melihat jiran 40 hadapan, 40 belakang, 40 kiri kanan. Itu saja kita lihat. Tapi bila konteksnya ialah antarabangsa, jadi fiqh jirannya ialah fiqh yang lebih luas. Bagaimana adabnya jiran, contohnya rakyat atau negara Malaysia dengan negara Indonesia. Contohnya bila berlaku kebakaran hutan di Indonesia, apakah yang wajib dilakukan oleh orang-orang Malaysia? Contoh itu yang kita panggil sebagai fiqh jiran. Itu benarnya saya bincang dengan orang profesor dulu, dia kata bagus, tajuk ni kalau boleh buat ni bagus. Sebab kita tidak melihat sahaja jiran itu sebagai jiran berada di rumah. Tetapi kita melihat dengan konteks yang lebih luas. Sama juga dengan bank. Jadi saya kata bank hari ini bukannya beramal dengan muamalat yang ada pada hari ini. Kalau ikut muamalat pada hari ini, kita ada al-ihsan, kita ada konsep bersimpati lah, contoh mudah, bersimpati. Tak adalah kita meletakkan dengan keuntungan sampai lebih daripada 300%. Al-ihsan itu syaratnya dalam mengambil keuntungan ialah 300%. Ini nanti insya-Allah saya rasa nanti kita akan bincang dalam satu bengkel khas, iaitu isu-isu dalam muamalat. Saya tak nak bincang pada malam ni sebab isu yang besar. Tapi saya nak cerita di sini ialah bagaimanakah bank hari ini seharusnya mereka kena diasaskan dalam fiqh yang dinamakan sebagai fiqhul bunuk, fiqh bank. Sama juga dengan rakyat Malaysia hari ini. Dia kena fiqh malizi. Fiqh malizi maksudnya fiqh berdasarkan kepada waqi' di Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni tak sama dengan orang Arab, tak sama dengan orang-orang lain. Kita di Malaysia ni orang perempuan bekerja, lepas tu dengan macam-macam lah. Kita punya rencam-rencam dalam Malaysia. Jadi dia perlu pada fiqh berkaitan tentang rakyat Malaysia sendiri. Yang inilah yang kita panggil sebagai fiqhul waqi'. Dia panggil sosiologi hukum. Sebab itulah nak jadi seorang mufti, dia bukan sahaja mahir dalam bidang hukum fiqh. Bahkan dia juga memahami tentang keadaan rakyat-rakyat dalam setempat. Contohnya kalau saya jadi mufti negeri Melaka, saya kena faham bagaimanakah percakapan orang Melaka, bagaimanakah tutur kata orang Melaka, perbuatan atau pergaulan orang-orang Melaka. Saya kena faham, barulah saya boleh jadi seorang mufti bagi negeri Melaka. Kalau tidak, haru biru nanti. Saya keluar fatwa macam-macam nanti. Ini tak boleh, ini haram. Sedangkan itu menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sebab itulah Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi melihat ada di kalangan penduduk Madinah yang mengamalkan bai'us salam. Jual beli secara bertangguh. Maka Nabi kata boleh. Dengan syaratnya begini. Maksudnya Nabi tidak melarang apa yang telah berlaku pada zaman pada penduduk Madinah ketika itu. Jadi fiqhul waqi' ni mesti kita cadangkan, iaitu memahami situasi rakyat Malaysia. Bagaimana kita nak faham? Fahamilah. Kita mesti memahami keadaan ataupun cara hidup rakyat Malaysia. Bila kita dah faham cara hidup rakyat Malaysia, maka senanglah kita nak membataskan yang mana yang boleh kita amalkan dan yang mana yang tidak boleh diamalkan. Sebagai contoh, perayaan Pongal. Perayaan yang melibatkan keagamaan bagi agama Hindu tidak boleh disambut bagi umat Islam. Itu contoh yang saya sebutkan sebagai kebat yang 6 markah. Jadi, kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah sebelum kita tamatkan pelajaran pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz, saya ada soalan. Okey. Soalan ni mungkin sedikit lari sikit lah dari topik ni. Boleh. Ah, Okey, tentang takdir. Hmm. Persoalan takdir ni kadang-kadang susah untuk terang pada student. Misalnya kata, takdir kita ni dah ditentukan ke belum? Kalau dah ditentukan, kenapa perlu berdoa? Kadang-kadang jawapan yang kita bagi tu macam tak memuaskan hati student lah. Betul. Saya faham. Benda inilah yang mana sebab itulah saya kata tadi, masalah akidah ni perlu kita jelaskan dengan contoh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan qada dan qadar? Jadi jawapan yang paling jelas yang disebut oleh para ulama, iaitu kena kaitkan dengan daripada sifat 20 yang dikatakan sebagai suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Barulah dia nampak jelas. Contohnya hari ini, kenapa kita perlu berdoa sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan perkara begini. Maka kita katakan, kadang-kadang benda yang kita minta itu kena kait dengan ilmu tasawuf. Benda yang kita minta itu tak semestinya itu adalah terbaik untuk kita. Terkadang sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah lebih mengetahui tentang diri kita. Contoh, kita hari ini kita minta berjaya daripada Allah Ta'ala, berjaya dalam kepeperiksaan. Kemungkinan kalau kita hari ini diberi kejayaan oleh Allah dalam peperiksaan, apa yang berlaku? Kita sombong, kita bongkak dan lain-lain. Akhirnya, daripada kita ni yang nak berjaya pada masa hadapan, terus jatuh dan akhirnya lingkup. Jadi, Allah Ta'ala tukarkan dengan perkara yang lebih baik. Sebab itulah, banyak daripada soalan-persoalan akidah ni kita kena kaitkan dengan contoh-contoh sirah. Contoh sirah, contoh tasawuf. Bagi contohnya, bagi contoh, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia bermimpi satu hari dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya pada Rasulullah, kenapakah umat Islam kalah dalam perang Uhud? Tanya lebih kurang begitu. Maka jawab Nabi dalam mimpinya itu, dia kata, aku lebih suka kekalahan. Kenapa Nabi suka pada kekalahan? Sebab dengan kalah itulah umat Islam akan tersedar daripada mimpi. Nak jadi orang berjaya ni, pada sampai bila-bila kena ikut pemimpin. Itu antara itipati yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi sama juga dengan qada dan qadar tadi. Kita nak terangkan kepada pelajar, mesti kita berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya akidah saja. Kalau tidak nanti pelajar tak faham. Apa kaitan kita belajar qada dan qadar? Kalau dah betul dah Allah tentukan begitu, ikut sajalah. Kenapa nak kena tawakal? Kenapa nak perlu usaha? Kan? Allah dah tentukan begitu, ikut je lah. Dah jadi macam Jabariyah. Sebab apa? Sebab bila seorang itu hanya meletakkan semuanya pada Allah, maka mereka akan buat segala-galanya yang tak baik. Itu tabiat manusia. Sebab manusia ni ada syahwat. Bila dah meletak satu pada Allah, semuanya Allah, buat mencuri pun Allah, buat jahat pun Allah. Semuanya Allah Ta'ala belaka. Dah jadi Jabariyah, dan Jabariyah itu memang keluar terus daripada Islam. Baik itulah kita kena terang ke pelajar, kenapakah kita perlu beriman dengan qada dan qadar walaupun kita tahu bahawasanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jawab, kenapa kita perlu berdoa? Sesungguhnya berdoa itu Allah Ta'ala pertama sekali, Allah Ta'ala akan berikan terus apa yang kau minta. Yang kedua, Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan gantikan yang terbaik ketika hari akhirat. Allah tangguhkan permintaan kamu tu, Allah beri kepada hari akhirat. Mana lebih baik? Yang kau minta di dunia ni ke ataupun di hari akhirat? Benda-benda macam tu kita kena mainkan dengan pelajar. InsyaAllah pelajar akan lebih jelas. Dan mereka nampak, sebab itulah kita kena beriman dengan qada dan qadar, supaya kita tidak lari daripada ataupun tidak menyalahkan Allah. Isu sekarang ni menyalahkan Allah lah. Sebab tak faham. Dia ingat bahawasanya Allah buat sesuatu untuk dia itu ialah tak baik. Sedangkan apa saja yang Allah jadikan untuk manusia itu adalah terbaik untuk manusia. Cuma manusia saja yang
tidak menyedarinya. Wa hum la yash'urun. Kamu saja yang tidak sedar. Boleh ya Ustaz Ilmi? Boleh, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi insya-Allah kalau ada persoalan-persoalan lagi, insya-Allah boleh kumpul esok nanti, insya-Allah kita jumpa lagi pada malam esok. Malam esok pukul 9 juga. Jadi hari ini sebenarnya saya ingatkan ada rekod, tak rekod je. Tak apalah. Boleh ingat semua tak benda yang saya cakap tadi? Tak ingat dah. Tapi saya cuba juga rekod lah, tapi rekod cara lain dah. Saya cuba rekod dengan cara lain. Nanti kalau ada persoalan ataupun ada recording tu, betul saya rekod lah tu insya-Allah ya, untuk tatapan semua nanti insya-Allah. Jadi apa-apa yang kita perbahaskan pada malam ini sekurang-kurangnya pada kita pertama ialah kita perlu mengajar anak murid kita tentang akidah Islam yang sebenar, dan insya-Allah apatah lagi bila berlakunya ke COVID ni, kita dengar macam-macam, kita dengar terjun lah, bunuh diri lah, katanya ada lebih daripada tahun lepas, sehingga pada hari ini dah rekodnya telah sampai pada 1,000 lebih orang yang telah membunuh diri kerana kes COVID. Jadi bila dah akidahnya jelas, akidahnya dia nampak apa yang mereka akidahkan. Ibarat begitu. Mereka nampak apa yang mereka akidahkan itu, insya-Allah perkara ini akan kita minta supaya dia tidak akan berulang lagi. Jadi insya-Allah kita jumpa semula pada pagi esok bagi mereka yang mengikuti bengkel siri yang pertama, bengkel teknikal dengan tajuk Tingkatan 5, insya-Allah pada pagi esok pukul 10, insya-Allah sampai pukul 12 dah jangkakan. Jangka sampai pukul 12. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.